Okey, untuk 11.2, okey, iaitu tentang translasi. So, apa itu tentang translasi? Sebelum tu kita tengok kepada standard pembelajaran. Okey, so untuk translasi, awak kena tahu apakah itu translasi. Kemudian mengenal pemerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Kemudian menentukan image dan objek bagi suatu translasi dan seterusnya menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi. Okey, alright. So yang pertama tentang apa itu translasi. Okey, kalau awak lihat di sini, okey dikatakan bahawa uh, di bawah satu translasi bentuk, okey bentuk, saiz dan orientasi bagi objek dan image adalah sama. Okey, so maksudnya masih lagi dia saiz dan orientasi objek image adalah sama. Objek dan image bentuknya samalah. Okey, kemudian arah pergerakan. Ini penting. Arah pergerakan bagi suatu translasi ditulis dalam bentuk vektor translasi seperti di bawah. Okey, apabila nilai A, so ini nilai A apa dan dia ada dua nombor lah. Maksudnya dalam menulis translasi, okey, kamu pastikan ada bracket dan ada dua nombor. Nombor di atas dan nombor di bawah. Okey, nombor di atas, okey, jika positif, ia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Okey, kemudian kalau dia negatif, dia bergerak ke kiri. Okey, image tu bergerak ke kiri. Manakala jika nombor di bawah tu adalah positif, merujuk kepada gerak ke atas, okey, ataupun negatif dia akan gerak ke bawah. Itu yang pentinglah. Jadi dalam menulis translasi, okay, ataupun nanti sebab kalau dalam soalan biasanya dia akan tanya kamu, dia bagi kamu objek dan image, disuruh kamu nyatakan apakah jenis transformasi. So untuk tingkatan 2, transformasi yang kita belajar adalah translasi, okey, kemudian putaran, okey, dan juga pantulan. So ketiga-tiga ni kamu kena tahu bagaimana kamu nak menyatakan dia lah. Jadi untuk translasi, jika kamu kata oh ini adalah translasi, so kamu kena tulislah translasi, okey, apa nilai itulah kan. Contoh nanti kita akan lihat bagaimana kita nak menyatakan menghuraikan transformasi yang diberi. Okey, alright. So untuk soalan A ni, pertamanya dia nak tanya kamu tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut merupakan satu translasi atau bukan. Jadi kalau awak lihat pada contoh tu, okey, itu bentuknya sama, okey. Dan kalau awak lihat dia kata dia punya orientasi, maksudnya dia punya bucu tu tak sama. Contoh kalau awak tengok ni di sini bucu ni dia menghadap ke atas kan. Tapi kalau yang satu lagi ni bucu dia menghadap ke bawah. Maksudnya ia bukan orientasi yang sama. Okey, dia bukan orientasi yang sama tetapi so itu bukan dikatakan sebagai translasi. Okey, kita lihat untuk nombor satu tu. Sama tak semua? Menghadap ke arah yang sama tak? Contoh kalau dia, dia macam seakan-akan arrow kan. Jadi semua menghala ke kanan. Jadi bila semua kedua-dua itu menghala ke kanan, maka kita katakan bahawa ini adalah translasi. Okey, ini adalah translasi. Kemudian nombor 2, adakah ia translasi? Tidak. Kenapa? Kalau awak lihat di sini, okey, kalau yang rajah ini dia punya point dia merujuk ke bawah kan, arah tu ke bawah. Manakala kalau yang gambar raja sebelah dia ni, okey, dia punya arah tu menghala ke kanan. Jadi maksudnya dia punya orientasinya tidak sama. Jadi bila orientasi tidak sama, kita katakan ia bukan translasi. Okey, bukan translasi. Okey, so saya harap kamu faham tentang apa itu translasi dan bukan translasi. Okey, kemudian seterusnya, okey, dia kata dalam setiap rajah berikut, Q prime adalah image bagi Q di bawah satu translasi. So, nyatakan, okey, nyatakan soalan itu, nyatakan translasi itu. Jadi kalau tadi kita dah bincangkan tadi kan, macam mana yang kamu kena nyatakan translasi tersebut. So, kalau awak lihat di sini, untuk contoh, okey, Q kepada Q prime, kita kena ingat objek kepada image. Alright, so kita pilih satu bucu. So macam di sini dia pilih bucu yang ni lah.
Okey, bucu yang ni dan bucu yang ni. Okey, so kalau awak lihat di sini, kita kena tengok dia gerak kiri kanan dulu. Kiri kanan dulu. So untuk kes ini, dia gerak ke kiri ke kanan. Ke kanan sebanyak 5 unit. So dia gerak sebanyak 5 unit ke kanan. Kemudian dia turun 1 unit ke bawah. Jadi dia kena gerak macam tu. Okey, so bila awak lihat di sini, dia bergerak ke kanan positif 5. Kemudian dia turun. Bila turun tu maksudnya negatif. So negatif 1. So tulisan kita kena tulis di sini translasi 5 negatif 1. Okey. Alright, kita lihat seterusnya. Okey, macam saya kata tadi, kita pilih satu titik. Okey, saya nak ambil bucu ni lah. Senang. Okey, kita ambil bucu ni satu. Bucu ni, okey. Alright. So, pada bucu ini, sebab ni bucu yang sama maksudnya kamu kena ambil bucu yang sama untuk objek dan image. Okey. So, tengok kat sini. Kena hati-hati. Ini ada Q ni adalah objek. Q prime adalah image. So, pergerakan dia adalah ke kiri. Okay, ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. So, dia gerak sebanyak 5. Okey, kemudian dia turun pula sebanyak 2. Okey, dia pergi ke kiri sebanyak 5, dia turun sebanyak 2. Okey, jadi kita katakan di situ translasi. Mesti tulis bila menyatakan tu. Okey, bracket. Okey, nombor atas tadi sama ada kiri atau kanan. So dia ke kiri. Jadi ke kiri sebanyak 5 kita tulis negatif. Okey, kemudian dia turun. Jadi bila turun maksudnya negatif. Saya dah kata tadi, nombor di atas ke kiri atau kanan atau kiri. So maksudnya positif negatif. Kalau nombor yang di bawah, okey, atas bergerak ke atas adalah positif, bergerak ke bawah adalah negatif. So kat sini kes ni dia turun. Jadi dia turun maksudnya negatif 2. Okey. Alright. Kemudian untuk nombor 2. Okey, kalau tengok sini adalah Q, sini adalah Q prime. Jadi kita pilih mana yang kamu nak jadikan sebagai untuk kamu rujuk lah. So kat sini saya nak pilih hujung ni lah. Hujung ni senang nampak sikit. Okey. Alright, so ingat ini adalah Q, ini adalah Q prime. So dia bergerak ke mana kelas? Q ni bergerak ke kiri, betul? Ke kiri. So sebanyak berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, dia bergerak ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan dia naik pula ke atas. Dia tak naik bawah dia turun, dia naik atas. Jadi tadi, so kita kata kat sini bila bergerak ke kiri, okey, sebanyak 7. So translasi. Okey, negatif 7. Okey. Kemudian dia dia naik pula sebanyak 3. So kita menyatakan translasi dia adalah negatif 7, 3. Itu untuk menyatakan translasi. So saya nak kamu buat soalan nombor 3 tu ya. Alright. Seterusnya. Okey, so untuk seterusnya dia nak melukis imej bagi rajah A atau titik A di bawah translasi yang dinyatakan. Jadi kalau awak lihat pada contoh itu, dia bagi kamu dua gambar rajah, okey, A dan A prime. Okey, jadi dia suruh minta kamu untuk lukis imej. So dia bagi kamu translasi tu, vektor translasi tu, so kamu tentukan imej dia yang manalah, melukis imej dia. Okey, jadi dia macam saya kata, nak mudah, pilih satu titik dulu. Okey, contoh yang ni kan, dia pilih titik yang ni. Jadi dia gerakkan titik tu ke 4 ke kanan dan 2 ke atas. Sebab ingat 4 tu bergerak ke kanan, 2 bergerak ke atas. Jadi dia dapati titik imej ni di sini. So bila dah titik imej tu dah tahu, kamu sambunglah tu lukis gambar rajah tu. Okey, macam itulah dia. Jadi saya nak kamu cuba buat soalan nombor 1 tu untuk lukis gambar rajah. Pilih bucu mana yang kamu nak. Kemudian kamu lukislah imejnya bagaimana berdasarkan besar dan saiz dia yang sama. Okey. Alright. Kemudian untuk nombor 2. Okey. Negatif 5, 3. So kat sini dia tak bagi gambar rajah. Dia bagi kamu titik sahaja. Jadi lebih mudah lah. Okey. Jadi kamu Kamu
tuliskan A tu negatif 5. So, bila negatif 5, dia bergerak ke kiri. So, ke kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian 3. Okey, 3 bergerak ke atas. Okey, 1, 2, 3. So, image-nya adalah di sini. So, kita akan tulis sebagai A prime. Okay. Jadi, saya ulang balik. Dia bergerak sebanyak negatif 5 bergerak ke kiri. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, dia naik pula sebanyak 3. So, kamu jangan lukis pula benda ni. Benda ni tak perlu lukis pun tak apa. Yang penting adalah jawapan kamu A prime tu. Okay, tandakan dan juga labelkan sebagai A prime. Boleh Jadi, saya harap kamu tolong tulis. Okey, seterusnya kita lihat kepada D iaitu menentukan kedudukan image bagi titik B. Okey, di bawah translasi diberi dengan menggunakan kaedah pengiraan. Jadi tadi kita bincangkan kita kena lukis gambar rajah ataupun menentukan titik tu pada grid tu lah kan. Jadi untuk yang ini kita menggunakan pengiraan pula. So kalau awak lihat di contoh tu dia kata negatif 7, negatif 4 itu adalah translasi. So B adalah 4, 2. Titik B adalah 4, 2. Okey, so translasi dibagi negatif 7, negatif 4. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah kamu tambahkan. So untuk 4 ni, ini adalah nilai X. Okey, 2 adalah nilai Y. Jadi 4 tambah negatif 7 berapa? 2 tambah negatif 4 berapa? So, you akan dapat di sini negatif 3, negatif 2. So, menambahkan titik saja. Nilai X tambah dengan nilai yang di atas ni. Nilai Y tambah dengan nilai yang di bawah. Jadi, kamu akan dapat titik koordinat image. Okey, itu untuk contohlah. Kemudian kita lihat pada nombor 1 tu. Okey, boleh bagi tahu B tu adalah apa? B tu adalah, okey, dia punya koordinat, kamu dah belajar koordinat kan? B adalah 1, 1, 3. Okey, 1, 3. So, kamu nak dapatkan image. Okey, so nak image bagi B, so adalah B prime lah. Okey, B prime 1, okey, tambah 3. Dia punya translasi. Okey, kemudian 3 tambah negatif 2. Okey, so kamu akan dapat di situ 4. Okey, 3 tambah negatif 2. So, dapat 1. So, B prime kita adalah 4. Okey, 1. So, di sini. Sini B prime kita. Okey, saya nak kamu cuba buat untuk nombor 2 tu. Okey, menentukan B prime bagi 6. Okey. Okey, so tambahan kamu buat latihan. Okey, jom cuba 11.2 ni semua ya. Jadi kita akan bincangkan kemudian. Alright.